Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Salam Isra' Mi'raj. Tadi maghrib kita dah masuk 27 Rejab. Jadi bagi orang-orang Islam kita meraihkan sambutan Isra' Mi'raj, hari diangkat Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini satu perjalanan yang penuh barakah, yang penuh hikmah. Jadi kita sama-samalah mengenang kembali. Dan pada masa yang sama, kami dari UMNO dan Barisan Nasional mengucapkan salam takziah kepada mangsa-mangsa banjir yang sedang bertungkus lumus menyelamatkan diri dan harta benda, terutamanya yang berada di pantai timur. Kita tengok ada kawasan-kawasan yang teruk yang kita tengok airnya tu sangat laju. Jadi kami dari UMNO dan Barisan Nasional mendoakan agar Allah meringankan beban yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita yang berada di pantai timur. Maafkan kami belum sempat lagi ke sana. Kami berada di sini. Tapi akan ada pasukan-pasukan yang akan membantu dalam misi kita di pantai timur ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ringankan apa yang sedang kita hadapi. Dan malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita bersiaran secara langsung. Dan malam ini kita ada tetamu istimewa. Saya rasa jarang-jarang dia muncul dalam pentas UMNO Online. Saya rasa ini antara kali pertama Datuk Lokman Nur Adam kita jemput ke studio. Selamat datang Datuk Lokman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Dia kepenatan ni, dia daripada Batu Pahat ulang-alik ke sana kemari berkempen untuk membantu calon-calon kita dalam pilihan raya negeri yang julung-julung diadakan di negeri Johor. Ya. Baik Datuk, secara umumnya saya nak Datuk rumuskan bagaimana sambutan rakyat negeri Johor kepada kempen yang Barisan Nasional jalankan setakat ini di negeri Johor. Silakan Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Isra' Mi'raj. Ya. Pertama sekali malam ni saya lebih sedia dalam keadaan biar kita cakap terus terang. Terus terang. Terus terang saya katakan bahawa hari ini mood rakyat di bawah ini walaupun ramai menantikan pilihan raya negeri ini berlaku dan ramai dah tak sabar-sabar untuk membuat pengundian pada 12 hari bulan Mac ini. Namun beberapa perkara yang berlaku dalam negara ini sedikit sebanyak menjejaskan kegairahan yang sebelum ini wujud di kalangan rakyat yang mahu melihatkan Barisan Nasional mahu diangkat semula mentadbir secara bersendirian, secara solo di dalam negeri Johor ini. Perkara-perkara ini banyak berpunca daripada perkara-perkara yang berlaku di peringkat nasional. Tidak ada kaitan langsung di negeri Johor. Di negeri Johor ni Alhamdulillah prestasi kita setakat ini sudah boleh dinilai dengan cukup jelas. Dan nampak petanda-petandanya. Memang dari segi pemimpin Barisan Nasional, bila kita turun ke negeri Johor ini, sambutan di kalangan semua parti politik yang bertanding, sambutan kita jelas A. Jelas A. Dan kalau kita lihat dari segi perang poster, dari segi perang-perang seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya sebelumnya, mungkin tidak sehangat di tempat-tempat lain. Masih lagi dalam proses satu dua parti yang sudah lebih ke hadapan. Contoh macam Perikatan Nasional, kita kena terima hakikat bahawa mereka ini ada dana luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya akibat daripada kejayaan mereka mengumpul dana-dana ini melalui direct nego project yang telah diberikan sehingga hari ini kita tak tahu mana pergi duit yang dipinjam oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Projek-projek yang dianugerahkan tanpa perlu dibawa ke Parlimen melalui menyalahgunakan
akta darurat untuk memberikan rundingan terus kepada kroni-kroni mereka. Jadi memang kita tak boleh nafikan dari segi trailer-trailer LED-nya, dari segi banner-banner besarnya. Dulu Abah Sayang Melaka. Sekarang sudah tukar dah. Abah Prihatin. Abah Prihatin demi Johor. Demi Johor. Demi Johor. Sebab dia tak berani nak pakai Abah Sayang Johor. Sebab orang Johor semua dah tahu dah Muhyiddin lebih sayang kat Singapura. Jadi slogan tu kena tukar. Dia kena nampak dia prihatin pula. Namun dalam minggu kedua saya yakin bahawa semua orang sudah mula gear up. Dia sudah mula memanaskan suasana pilihan raya. Dari segi kempen-kempen ceramah pun ada kekangan-kekangan. Ada banyak kekangan-kekangan yang menyebabkan ianya tidak sehangat sebelum ni. Betul. Contohnya, bagaimana mungkin kalau SOP nak buat ceramah tu limit dia sampai pukul 10? Orang pukul 10 baru nak Bukan, orang pukul 10 tu mula-mula kita bagi penceramah-penceramah untuk memanaskan. Baru nak warm up. Pukul 10 tu baru masuk penceramah utama yang pertama. Betul. Betul tak? Betul. Mungkinlah orang yang buat SOP ni dia lupa bahawa orang kena menghadiri solat Isyak. Selepas Isyak dia ambil masa sikit daripada rumah, mungkin makan dulu siap ataupun dah selesai solat baru mereka akan pergi ke tempat-tempat kempen. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan suasana kita ini sepatutnya sudah rancak, tetapi saya nampak ada kemungkinan besar lagi 2-3 hari ataupun bila masuk minggu kedua barulah ianya akan betul-betul panas. Baru masuk full gear. Cuma yang memanaskan keadaan hari ni ialah tokoh-tokoh tertentu. Contohnya macam Muhyiddin Yassin. Dia memanaskan keadaan. Dia cuba nak panaskan melalui perjumpaan-perjumpaan. Contohnya di Seri Gading. Mereka dah sewa monkey tent harga RM16,000. Tiba-tiba tak boleh nak buat ceramah. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Bukan SOP. Bukan masalah SOP. Orang tak ada. Bila orang tak ada tu, dia terpaksa ceramah di pejabat. Itu sebab kita tengok banyak rakaman-rakaman yang Muhyiddin buat. Dia di audien yang kecil. Bukan macam dulu audien yang besar. Kat Kuala Lumpur dia panggil semua parti politik, dia boleh buat audien ramai. Tetapi di kawasan, di dalam Dewan Undangan Negeri Johor ni, di kawasan-kawasan ni, nampak gaya tak berlaku. Tak berlaku sebegitu. Tidak berlaku sebegitu. Jadi insya-Allah lah, saya rasa kita bagi masa sikit untuk kawan-kawan kita ni meningkatkan serangan-serangan. Namun di media sosial saya nampak ada sedikit slow dari segi ada wujudnya satu sentimen di luar sana, mereka agak kecewa dengan semua parti politik. Mereka agak kecewa dengan semua parti politik. Dia kecewa dengan orang politik. Tetapi bila kita kaji melalui kita punya sistem, kita dapati bahawa setakat ni alhamdulillah dari segi komen-komen negatif terhadap Barisan Nasional yang paling kurang. Komen negatif terhadap DAP banyak, terhadap PKR banyak, terhadap PN banyak, terhadap PAS pun boleh tahan banyak sekarang ni. Lebih-lebih lagi bila Menteri Agama mengatakan bahawa it's okay untuk Selangor tidak mengizinkan apa dia panggil orang yang tidak cukup dos penggalak untuk menunaikan fardu Jumaat. Sebenarnya ramai orang marah. Sebenarnya saya tengok benda-benda ni perlu diatasi segera. Perlu diatasi segera, khususnya oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang berada di dalam kerajaan. Kalau misalnya perkara ini tidak diatasi segera, saya risau ianya akan memberikan kesan. Memang akan memberikan kesan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan polling kita. Cuma kita minta kru betulkan tadi ada orang tegur soalan kita tu. Soalan pertama tu, adakah bangsa Johor yakin kepimpinan Perikatan Nasional, bukan Pakatan Harapan nanti Pak Din tolong tukarlah. Tu kita pun dah tahu WhatsApp malam-malam ni kan. Bukan Pakatan Harapan. Terima kasihlah kepada yang menegur kita tadi. Okey. Tok,
Kalau kita nak tengok tu Ya. sekarang ni, kalau kita tengok dari segi kempen, Ya. ada sesuatu keanehan berlaku di mana hampir kesemua parti-parti yang bertanding bukan berdasarkan coalition saja. Parti PAS pun serang UMNO Barisan Nasional. Pakatan Harapan apatah lagi, Bersatu apatah lagi, Warisan pun sama, Pejuang pun sama, Muda pun sama. Seolah-olah dalam Malaysia ni beria sangat nak tengok Barisan Nasional ni tersungkur lagi. Minta komentar lah tentang Dia sebenarnya ini adalah satu perkara yang baik. Sebab setiap serangan daripada segenap penjuru ke arah satu arah jelas membuktikan bahawa di kalangan kesemua parti politik yang bertanding di negeri Johor ini, hanya UMNO Barisan Nasional, hanya Barisan Nasional mampu menggugat kesemua yang lain. Dan itu juga memberi gambaran bahawa yang lain ini tahu bahawa sekiranya mereka tidak cuba menjatuhkan Barisan Nasional dengan fitnah, dengan tomahan, dengan pelbagai cerita yang direkayasa, dengan fail berbondong-bondong, kemudian ada pula yang sebelum ni tak terlibat, tiba-tiba sanggup menjadi saksi tambahan. Semua ni berlaku kerana mereka nak memastikan baik PPBM, baik PAS, baik DAP, baik Amanah, baik PKR, mereka nak pastikan BN kalah. Itu cukup. itu saja agenda. Itu saja agenda dia. Sebab mereka dah tahu bahawa mereka tidak boleh. BN is unstoppable. Dia dah tak boleh nak halang. Jadi mereka semua berpakat untuk menjatuhkan BN. Cuma malangnya, dalam masa yang sama, mereka juga merebut yang sama di kalangan golongan-golongan pembangkang ni. Betul. Nak kata pembangkang pun tidak juga, Bersatu dengan PAS masih dalam kerajaan di peringkat persekutuan. Namun, kalau kita lihat hari ini, Pakatan Harapan yang dibentuk selepas pilihan raya umum yang ke-14, siapa mereka? Di dalam tu ada Bersatu. Bersatu di mana sekarang? Menentang Barisan Nasional. Di dalam tu ada PKR. PKR menentang Barisan Nasional. Di dalam tu ada DAP. Betul tak? Betul. Di mana letaknya Pejuang? Pejuang ketika itu di dalam Bersatu. Sama lah juga, PH lah juga. Kan? Di mana letaknya Muda? Muda ialah di dalam Bersatu. Jadi yang berpecah teruk ni sebenarnya Pakatan Harapan. Jadi di situ nampak bahawa Pakatan Harapan ini bersama dengan rakan-rakan parti serpihan dia, saya yakin kali ni parti serpihan Pakatan Harapan macam Bersatu, macam Pejuang, ini saya rasa di sinilah, kalau Muhyiddin kata, di sinilah, di Johor lah tarikh kebangkitan Perikatan Nasional. Tapi saya nampak di sinilah terkuburnya Bersatu, terkuburnya Pejuang, dan terkuburnya Muda. Macam DAP, saya tak nafikan ada kemungkinan mereka boleh memenangi beberapa kursi. Ya. PKR juga dia mungkin boleh dapat, mungkin 1-2 kursi. Tidak lebih daripada itu. Silat-silat hari bulan langsung tak dapat apa-apa. Kan? Amanah juga berhadapan dengan kepayahan. Kalau ada pun mungkin satu yang kita tengok boleh memberikan tentangan kepada Barisan Nasional. Tetapi yang lain ini, saya yakin kalau macam Pejuang dengan orang Johor masih tak boleh maaf. Tak boleh mohon lagi. Tak boleh maaf Mahathir. Apa yang dia buat ke bawah duli almarhum Sultan Iskandar. Memfitnah, Mahathir memfitnah almarhum Sultan Iskandar, mengatakan bahawa Tuanku Sultan memukul KD dengan menggunakan golf club golf. Sehingga kan abang kepada KD tersebut mengaruk di Chowkit. Private Adam. Betul. Masih ingat lagi? Betul. Padahal Private Adam adik perempuan pun tak ada. Begitu sekali mereka memfitnah. Jadi saya nampak bagus juga Bersatu bertanding di Johor ni, dengan keadaan kali ini pengundi 18 akan turut terlibat. Bagus juga Pejuang bertanding
bagus juga muda bertanding, walaupun ketua kepada muda tak berani nak bertanding. Tak, dia hanya berani macam DAP kata, dia hanya berani main belakang, tak berani main di hadapan. Yang bagus, calon dia pun dia tak iring. Dia iring Lee Chun Tong. Itu yang ada, kan. Jadi dari situ kita boleh nampak bahawa kan, bukan hanya amanah itu planted by DAP, tetapi muda juga. Di belakangnya ada DAP, di belakangnya ada Tun Mahathir. Baik Tok, ada sesuatu yang menarik siang tadi, mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok balik dalam laman portal Sinar Harian, ada satu eksklusif interview. Ya, betul. Tajuknya hebat, dia kata Johor adalah medan untuk menguji kekuatan Perikatan Nasional ni. Jadi sebab tu dah tadi kita tanya soalan yang pertama tu. Kita nak tanya kepada netizen, betul ke Johor ni nanti akan mendapat sambutan dan menjadi medan untuk menguji kekuatan Perikatan Nasional? Komen tu. Saya nak kata Johor akan menguji kekuatan Perikatan Nasional, saya rasa tak berapa tepat. Sebab Muhyiddin sendiri dah tahu bahawa Johor akan menolak dia. Itu sebab dia secara peribadi tidak bertanding. Dia tidak mempertahankan kerusi Dun Gambir. Kalau dia tahu bahawa dia akan menang, dia sudah pasti akan bertanding. Dia sudah pasti akan bertanding supaya dia boleh jadi poster boy, supaya dia boleh memimpin gerakan untuk menjatuhkan atau menumbangkan Barisan Nasional di negeri Johor. Tetapi disebabkan dia tidak mahu menanggung malu, jadi dia, Syed Saddiq sendiri mengambil keputusan menjauhkan diri daripada pilihan raya ni. Jadi dalam erti kata lain, tak payahlah tunggu kalau kamu dah tahu apa keputusan dia. Kan? Jadi tak payah nak sembang panjang. Hari ini kita tengok Muhyiddin dalam satu nada yang luar biasa. Nada angkuhnya luar biasa, nada keterdesakan dia luar biasa. Tak pernah kita tengok seseorang yang boleh kita katakan ialah sebagai seorang, kalau tak pun sebagai Perdana Menteri yang berwibawa, setidak-tidaknya pernah menjadi timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Betul. Tidak sepatutnya berkelakuan sedemikian rupa. Menipu dengan tak berapa cerdik pula tipu-tipu dia tu. Kata bawa fail. Kalau Datuk Zahid nak minta dia lepaskan kes, masa berunding nak bagi dia jawatan Perdana Menteri, time tu dah dia kata, betul, kau nak jadi Perdana Menteri boleh, dengan syarat lepaskan aku sekarang. Kau nak tak nak? Sepatutnya begitu. Betul. Kan? Bukan selepas dah lantik dia menjadi Perdana Menteri, dia dah ada kuasa, baru nak bawa fail. Dia dah boleh sembelih siapa juga yang dia suka, baru nak bawa fail. Betul. Di mana keperluan nak bawa fail ni? Betul. Dia adalah tertuduh. Dia bukan peguam kepada tertuduh yang perlu bawa fail. Betul. Saya ni ada banyak kes, tapi tak bawa fail pun. Tak pernah bawa fail. Nampak tak pembohongan dia tu? Luar biasa. Tapi kes saya bukan kes rasuah lah. Kes saya melapor orang ambil rasuah, saya kena dakwa. Yang ini yang pelik sikit. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dah pun isu surat saman. Alhamdulillah. Kita tengok reaksi suruh sumpah laknat, tak nak. Sebab dia kata dia tak pernah berbohong. Jadi tak perlu bersumpah. Tak, yang peliknya dia cakap, tadi baru saya tengok dia cakap. Dia kata kita dah suruh semua calon-calon daripada Perikatan Nasional bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Boleh pula. Tak sampai berapa minit. Boleh pula. Tadi tak percaya. Sebelum tu dia kata saya tidak akan bersumpah kerana saya berkata benar. Jadi sekarang ni yang dia punya wakil rakyat semua sekali disuruh bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Itu bersumpahlah tu, bermubahlah. Kan? Takkan dia tak faham kata anak ulama. Kan? Betul. Itu kadang-kadang kita tengok dia punya sifat dia kan, dengan perangai-perangai pelik dia kan. Yang tak pedulikan halal haram kan. Bini dia ke bini orang, dia tak boleh nak beli. Bukan kita kata. Ada SD. Ada SD daripada Stanley Augustine. So boleh Google lah, Google. Nanti dia kata kita fitnah. Google lah. Tapi alhamdulillah lah, sehingga hari ni kita tengok Muhyiddin tak berani nak saman Clement Augustine. Sampai sekarang.
suami kepada Nikaji yang mendedahkan secara terperinci hubungan sulit di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan isterinya yang menyebabkan sampai dia berpisah. Oh. Duit yang dibagi setiap bulan, 5 juta yang diberikan kepada Nikaji untuk menutup mulut. Tapi Alhamdulillah, tidak ada sebarang saman ke atas claimant. Jadi mungkin dia tak saman tu kerana benda yang diperkatakan dalam SD tersebut adalah satu benda yang benar. Nasib baik claimant ni bukan orang Islam. Kalau Muhyiddin kata dia menipu, saya ingat claimant pun bersumpah. Jadi pada-pada dah jawab kan ni. Ini bukannya kita nak memfitnah ke nak mendakwa. Rakyat pun bertanya. Tak, kadang-kadang kita sakit hati tu. Dia duk cerita kita menampilkan calon-calon yang berintegriti. Yang paling bersih. Kita nak pastikan bahawa Johor dipimpin oleh orang yang bersih. Paling bersih. Kan? Track record saya 10 tahun memerintah kerajaan negeri Johor. Orang Johor tak lupa lagi. Satu ketika tu, Muhyiddin ni nak masuk istana Johor pun tak boleh. Saya masih ingat ketika almarhum meninggal dunia. Dia nak pergi majlis tu pun, dia tak boleh pergi. Dia kena standby kat Hotel Hyatt Sarjana ketika ni. Dekat apa ni, sekarang ni dia panggil Tissel. Tissel lah. Kan? Dia kena standby situ, tunggu clearance. Sebab tuanku Johor dulu memang marah dengan dia. Apa dia tak jual? Sehingga ada satu insiden, bagaimana ni bapak saya sendiri cerita, arwah bapak saya cerita. Dia kata Tan Sri Muhyiddin ni pernah satu kali menangis di tanah perkuburan Muhammadiyah. Kat sini lah, tak jauh. Sebelah dia. Bila orang tanya dengan dia, Tan Sri kenapa menangis ni? Kan? Dia kata dia menangis bukan kerana ada orang mati, bukan kerana dia sedih ada orang meninggalkan dia. Dia sedih sebab itulah satu-satunya tanah yang dia tak boleh jual lagi. Sampai macam tu orang buat joke. Ini ketika tu saya masih muda lagi. Masa mula-mula berjinak dengan UMNO ni. Masa kau tak silap saya dalam 1987 macam tu. 88. Dah keluar cerita ni. Jadi track record apa yang dia nak sandarkan? Kalau dia kata pengalaman dia sepanjang tempoh dia menjadi Perdana Menteri, benda baik yang dia buat, betul kita tak nafikan ada benda baik yang dia buat. Masa mula-mula kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, dia dengar cakap Datuk Seri Najib, dia dengar cakap UMNO minta bagi air Sina mula-mula. Kan? Desak, alhamdulillah dapat. Kan? Mula-mula kita minta, okey dia nak lockdown, kita cakap bagi bantuan, kamu tak benarkan orang untuk pergi keluar cek makan. Kan? Bagi bantuan, mula-mula dia bagi. Kan? Bila sekejap lockdown, sekejap tak lockdown. Sekejap PKP, sekejap PKPP, sekejap PKPD. Kan? Lepas tu, dia mula pula. Dia sibuk duk PKP, dia nak penjarakan pemimpin kita. Dia nak eliminate sebarang bentuk ancaman supaya akan datang, bila dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak kekalkan jawatan dia, tak ada orang akan menjadi pesaing dia. Dia nak sumbat Dato' Zahid ke dalam penjara, nak sumbat Dato' Najib dalam penjara. Masa tu dia mula tak dengar cakap kita. Masa tu baru dia datang diri dia sebenar. Masa dia ikut cakap Dato' Seri Najib, bagi bantuan tu, bagi bantuan ni seperti mana yang Dato' Seri Najib cadang panjang lebar, masa tu orang panggil dia Abah. Tapi bila dia tunjuk dia keras kepala, apa jadi? Orang panggil dia Abah kau. Kan? Jadi kalau hari ni dengan mengatakan dia ada track record baik sebagai Perdana Menteri, saya seronok. Apatah lagi bila dia menawarkan diri dia sebagai calon penasihat ekonomi negeri Johor. Saya ingat kalau PN memerintah pun belum tentu baginda Tuanku Sultan Johor ni akan berkenan untuk menerima seorang Perdana Menteri yang gagal menjadi penasihat ekonomi negeri Johor. Saya rasa baginda Tuanku tu lagi banyak benda dia boleh buat untuk negeri Johor, lagi banyak pelabur dia boleh bawa masuk ke negeri Johor daripada nak mengambil penasihat ekonomi yang bengong ni. Dan saya tertarik ni Datuk tadi bila dia keluar wawancara tu, dia kata Perikatan Nasional kali ini menawarkan kepimpinan yang paling bersih, yang bebas rasuah. Tapi itu yang kita tanya soalan ni, kita minta lah netizen tolong jawab sama. Semasa dia dalam Pakatan Harapan, jangan lupa ni bersatu dia dalam Pakatan Harapan. Siapa yang merosakkan aset-aset dalam Felda, tabung haji,
Khazanah Nasional. Betul. Banyak lagi. Siapa dia? Siapa yang pindahkan aset umat Islam ni ke tangan penyokong-penyokong DAP melalui Special Vehicle Company ni? Kan? Dia lupa benda ni semua. Kita dekat luar ni, saya yakin hari ni maklumat di hujung jari. Orang tahu tentang skandal dia dengan Nikaji. Itu tak apa lagi. Orang tahu tentang hubungan dia dengan Vincent Tan. Orang tahu tentang Bistarinet. Orang tahu tentang Iris. Orang tahu tentang syarikat yang ada kaitan dengan menantu dia, Adlan Berhan. Orang tahu pasal anak dia punya penglibatan. Orang tahu semua benda. Dan jangan lupa ketika dia berada di dalam kerajaan Pakatan Harapan juga. Banyak kehancuran dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan. Bersatu sebahagian daripada Pakatan. Kalau dia nak cerita tidak ada penyelewengan, tidak ada salah guna kuasa. 2-3 hari selepas mereka menang, TM terpaksa award projek kepada anak Tun Dr. Mahathir. Apa dia cakap? Ada dia bersuara projek yang diberikan kepada Opcom. Tak ada dia tak ada bersuara apa-apa. 3 bulan selepas Pakatan Harapan menang. Jangan lupa. Sebelum itu Petronas adalah sikit dapat kepada Shell. Menguasai supply diesel dan petrol kepada semua kenderaan kerajaan. Monopoli ni habis. Kalau Petronas monopolize, setidak-tidaknya ini milik kerajaan, milik rakyat. Kan? Tapi 3 bulan selepas tu terus bagi kepada anak dia, syarikat Petron. Anak dia adalah board of director Petron di the mother company yang berpengkalan di Filipina. Banyak projek-projek lain sebelum Mahathir meletakkan jawatan. 21.6 bilion punya projek. Fiber optik. Juga sama juga nak diberikan kepada anak dia juga. Bila dia tukar tu, mereka berebut di antara satu sama lain. Jadi pula kes lain. Sekarang ni tak selesai lagi ni. Ding dong antara Kementerian Kewangan dengan keputusan terdahulunya dan KKMM dengan Zahidi Zainul Abidinnya tak selesai lagi ni. Kan? Jadi kalau dia nak cerita pasal dia ada track record sebagai sebuah kerajaan yang bersih, saya yakin bahawa hari ini orang pun dah tahu dah banyak benda berkaitan apa yang dilakukan baik oleh Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Kita minta supaya dalam tempoh darurat, setiap perbelanjaan yang telah dikeluarkan, ke mana perginya? Setiap direct nego yang telah diberikan kepada kroni-kroni dia, beritahu berapa nilai dia, siapa yang dapat, adakah benar-benar telus. Yang ini dia tak boleh buat sampai sekarang. Jadi apa yang dia nak tawarkan, apa yang dia nak banggakan, yang dia kata dia ada track record. Kan? Balik-balik serangan yang dilakukan ke atas Datuk Seri Najib. Balik-balik serangan yang dilakukan ke atas Datuk Seri Zaid Hamidi. Saya nak beritahu Datuk Seri Zaid Hamidi, ketika dia didakwa di mahkamah, dia didakwa kerana dia tidak mau tunduk dengan arahan Tun Dr. Mahathir supaya UMNO dibubarkan. Cuba kalau dia tunduk, takut. Hari ini Perdana Menteri dia. Dia Perdana Menteri, bukan orang lain. Betul tak? Muhyiddin pun tak, mungkin tak berpeluang. Mahathir pun tahu dia tak ada kelayakan nak jadi Perdana Menteri. Itu sebab dijanjikan nak jadi Perdana Menteri, lepas Pakatan Harapan memerintah, timbalan pun tak dapat. Kan? Tak ada lantikan timbalan Perdana Menteri. Menteri Kanan ni. Dia minta Menteri Kewangan pun tak dapat. Last kali dapat Menteri KDN. Dia jangan lupa benda tu. Rakyat tak lupa. Rakyat kat bawah alhamdulillah hari ni, khususnya orang-orang muda, kan? Betul lah, yang tu dia cakap betul. Betul. Orang muda boleh akses maklumat melalui media sosial. Di hujung jari. Di hujung jari. Yang itu betul lah. Tapi kalau orang muda pergi ke internet hari ni, apa yang dia nampak? Betul. Dia nampak kebobrokan, kegagalan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Tak pernah dalam sejarah 61 tahun Barisan Nasional memerintah, kita kurung rakyat di rumah. Kita jadi Tuhan. Kita menentukan siapa yang boleh keluar cek makan, siapa yang kena duduk kat rumah, siapa essential services, siapa yang non-essential. Habis,
Yang essential services saja yang ada anak dan isteri yang perlu diberikan makanan. Apa yang tak essential? Sampai ada yang angkat bendera putih, yang bunuh diri. Yeah. Bila angkat bendera putih, marah. Malu. Ada pula puak-puak yang tolong pula backup. Jangan buat benda ni bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Habis kalau orang dah nak mampus. Senang ceritalah dalam bahasa yang ni. Saya cakap terus terang. Orang takkan boleh maaf apa yang Muhyiddin buat. Semua rakyat di bawah ni bukan bodoh. Kita lockdown kerana mereka takut berlakunya undi tidak percaya di parlimen. Kerana nak pastikan bahawa tidak berlakunya sidang parlimen, tidak ada undi tidak percaya ke atas Muhyiddin Yassin, mereka lockdown satu negara. Betul. Kenapa tak daruratkan parlimen saja? Terlalu ketara. Betul tak? Parlimen digantung, perlembagaan digantung. Ya, dia lockdownkan satu negara. Akhirnya ramai yang bisnes hancur, gulung tikar bila toke-toke kena tutup kedai. Yang jadi mangsa pekerja. Betul. Bukan semua toke-toke ni ada simpanan banyak. 2 bulan, 3 bulan mungkin boleh bagi gaji free kepada kaki tangan. Tetapi kalau dah hampir 18 bulan, sekejap tutup, sekejap buka, lepas tu orang yang meniaga. Duit yang dah digunakan jadi modal last kali, duit itu hasil jualan tu terpaksa digunakan untuk survive, tak boleh keluar cari rezeki. Bila dibuka balik, tak ada PKP sementara, mereka terpaksa meminjam. Ada yang dapat duit KWSP yang kali pertama bila Datuk Seri Najib nasihat tu, yang itu Muhyiddin dengar, dapat duit KWSP tu. Gunakan. Beli balik bahan mentah untuk mulakan perniagaan. Baru beli, dah labur duit, lockdown balik. Ibu bapa dah beli barang-barang untuk anak-anak belajar di rumah. Dah beli tab Dah beli tab, dah pasang wifi, dah pasang tu, pasang ni. pergi sekolah. Tiba-tiba suruh pula bayar buku sekolah. Suruh beli baju balik. Macam mana? Orang tak boleh lupa benda ni. Kesengsaraan. Mungkin anak-anak dia ingat budak-budak yang 18 tahun ke bawah ni kan. Dia orang dia seronok ketika itu. Dia tak tahu apa yang berlaku zaman 22 bulan zaman Mahathir. Itu anak-anak muda ni saya kena pastikan mak bapak ni kena ingatkan balik. Memang anak-anak muda yang mungkin 18 tahun baru nak mengundi ni, mereka mungkin lupa. Sebab masa tu mereka enjoy. Tak payah pergi sekolah, duduk kat rumah. Dapat pula Menteri Pendidikan macam Razif Mak Jidin. Kan? Dia punya keputusan SPM pun dia markup kan. Supaya nampak yang bila duduk di rumah keputusan lebih baik daripada pergi sekolah. Cantik. Itu sebab saya kadang-kadang saya tak boleh bayangkan lah macam mana Malaysia boleh ada sebuah kerajaan sedemikian rupa. Kerajaan yang gagal segagal-gagalnya. Kalau zaman Mahathir itu kita boleh kata kerajaan cap ayam. Kan? Tapi zaman Muhyiddin ni sampai orang tak boleh keluar cari makan. Jadi kalau dia fikir dengan mencadangkan nama dia sebagai penasihat ekonomi kerajaan negeri, dia fikir boleh menambah added value lah. Boleh menambah kekuatan kepada Perikatan Nasional. Saya rasa memang Muhyiddin ni mimpi di siang hari. Lagi orang ingat kesengsaraan ini, lagi orang ingat terpaksa berhutang untuk memulakan balik kehidupan selepas lockdown. Lagi orang ingat hari ini masih berhutang dengan Along. Lagi orang ingat hutang Along tak boleh selesai. Yang hutang moratorium. Alhamdulillah. Yang mana yang sempat cari rezeki balik, boleh roll over balik, boleh start, boleh mula bayar balik. Tapi yang tak boleh, yang sampai sekarang tak recover, macam mana? Hutang Along ada moratorium? Tak ada. Tetap kena bayar. Habis yang mana kena kejar dengan Along, akhirnya dah takut, akhirnya nyawa diancam, keluarga diancam. Last sekali apa dia orang buat? Jangan lupa, Muhyiddin juga bertanggungjawab ke atas semua rakyat yang telah membunuh diri. Akibat daripada financial problem mereka ketika berlakunya PKP. Ini jangan lupa. Jadi, apa yang disebut petang tadi tu sebenarnya sangat relevan kerana dia ada mengatakan bahawa dia nak tengok apakah kesan-kesan yang dia telah buat tu, dia nak tengok kesan itu kepada
pengundi-pengundi khususnya di negeri Johor. Pada saya apa yang Datuk dah sebut tadi ni ialah sebagai cue untuk rakyat berfikir apa nak buat dengan undi Perikatan Nasional pada 12 hari bulan Mac 2022 nanti. Jadi saya nampak dia sebenarnya dah tahu dah kesan ni tadi. Macam saya sebut tadi. Itu sebabnya dia tidak bertanding. Jadi hari ini dia menjadikan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional sebagai tikus makmal. Hari ini hanya nak menguji sejauh mana kekuatan dia, sejauh mana orang appreciate apa yang dia bagi. Betul. Di awal ketika mendengar nasihat Datuk Seri Najib dan rakan-rakan UMNO. Dia nak jadikan geng-geng PAS, geng-geng gerakan, geng-geng bersatu yang bertanding dalam pilihan raya negeri Johor ni, dia sendiri tak berani bertanding, dia letak orang lain sebagai tikus makmal. Inilah manusia yang tidak ada rasa sense of responsibility. Tak ada habis menggunakan orang lain saja. Sepatutnya sebagai presiden yang memang pun bertanding dan menang kursi gambir, pertahankanlah kawasan tu. Bagi moral support lah kepada ahli-ahli yang lain tu. Betul. Jadi jangan lari. Bila lari tu, so yang lain-lain tu macam ayam kehilangan ibu, Datuk. Baik. Jadi tu, bila kita dah cerita ni, banyak benda yang kita dah cerita setakat ni. Jadi saya nak tanyalah bila tajuk kita malam ni kan yang berkaitan dengan siapa yang rakyat Johor nak pilih ni, mungkin saya nak tanya Datuk soalan direct je. Pada observation Datuk lah. Bagaimana unjuran parti-parti yang bertanding ni, sejauh mana Barisan Nasional, okey kita dah selesai cerita bab dia orang. Kita cerita bab parti kita. Bagaimana dan sejauh mana Barisan Nasional mampu meraih undi daripada rakyat negeri Johor. Silakan. Sebelum ni saya agak optimistik sikit. Tetapi disebabkan beberapa perkara, saya ada sedikit reserve. Namun, daripada apa yang saya ikuti di peringkat bawah, saya yakin untuk BN menang dengan 32 kursi anytime. Untuk membentuk kerajaan. Membentuk kerajaan dengan 32 kursi anytime. Tetapi kalau kita boleh overcome beberapa kekangan. Beberapa kekangan Dan hambatan yang ada sekarang. Ni, kita boleh pergi sampai ke 42 kursi. Sampai ke 42. Sampai ke 42 kursi. Apa hambatan-hambatan ni? Yang ini yang saya nak cerita sikit. Pertama sekali boykot. Sabotaj. Ada lagi. Sabotaj. Tapi dia ada dua jenis sabotaj. Sabotaj kecil dengan sabotaj besar. Ni macam dosa kecil dengan dosa besar lah. Kalau yang sabotaj kecil ni mudah untuk kita atasi. Contohnya calon-calon pilihan raya tak dapat jadi calon. Kali ni mungkin tak teruk macam dulu. Sebab apa? Kalau dulu mereka tak dapat jadi calon, mereka tutup bilik gerakan. Kali ni ada bapa-bapa angkat. Bila bapa-bapa angkat ada di kawasan, mereka akan fikir 10 kali. Nak sabotaj ni ada orang memantau. Kan? Kalau tiba-tiba orang nak pergi ceramah, dia tak nak bagi borang E. Orang ni tak boleh pergi, orang ni boleh. Kan? Ada orang memantau. Jadi laporan boleh dibuat kepada bapa angkat. Bapa angkat akan lapor kepada jawatan kuasa disiplin parti. Siapa yang sabotaj, kita pecat dia habis cerita. Kita hadapkan ke muka pengadilan, terpulang. Betul. Kita boleh ambil tindakan yang tegas. Yang ini saya rasa 2-3 hari settle. 2-3 hari settle. Kalau ada yang masih kecewa dah kerja, tahulah. Bila kita kalah 2018 ni, semua orang kerja terus. Betul. Semua orang beria. Mengharapkan supaya bila kita dah tiba masa turun ke padang menentang musuh, mereka lah akan menjadi panglima mewakili parti. Tapi kita ada banyak orang yang kita ketengahkan. Semua orang ada kelayakan. Betul. Tetapi sudah pasti yang terbaik diutarakan untuk ke hadapan. Jadi yang lain ni kita bantulah siapa yang mewakili parti. Betul. Kalau tak ada rezeki kita kat DUN, mungkin kat parlimen nanti, manalah tahu ada rezeki. Betul. Kalau tak ada pun rezeki kat parlimen, mana tahu kat kubur nanti ada rezeki kita. Betul. Betul. Kita kena percaya. Kalau kita meletakkan harapan yang tinggi, manusia akan
akan menghargai kita, kita akan kecewa. Pasti kita kecewa. Pasti kecewa. Tetapi janji Allah tu, setiap perbuatan baik yang kita buat di muka bumi ni, Allah akan balas. Betul. Kalau kita berpegang pada itu, insya-Allah kekecewaan itu Terubat. memang akan kecewa sikit, Kecewa tapi lah. dia terubah. Tak Terubat. apalah. Terubat. Ada masanya. Betul. Betul tak? Okay. Yang itu bisa diatur. Betul. Yang risau ni sabotaj skala besar. Oh, ada juga Ada. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita dalam parti kita, tapi kadang-kadang kiblat dia dekat juga dengan Muhyiddin ni. Tingkah laku dia orang ni kadang-kadang macam nak supaya kita ni makin tak berapa nak okey. Contohnya, kita sekarang ni, kita ada jentera. Kita boleh pastikan PDM kita ni digerakkan. Kalau di Melaka, tak boleh gerak ceramah. Di sini, boleh gerak ceramah. Betul. Betul tak? Walaupun sampai jam 10. Itu yang menjadi yang kita menjadi persoalan. Kalau dibolehkan berceramah, adakah lepas pukul 10 Omicron keluar? Omicron tidur. Ada kemungkinan besar Omicron tidur selepas jam sampai pukul 10. Tetapi kalau Omicron tidur sampai pukul 10, lepas pukul 10 Omicron keluar, ceramah perlu diberhentikan, kan? Mungkin orang boleh sabar lagi. Tapi yang memberikan kesan besar kepada parti kita ni, bila beberapa polisi-polisi yang dibuat oleh kementerian-kementerian tertentu, dan akhirnya ditafsirkan pula dalam keadaan yang lebih berat. Contohnya macam di Selangor. Benda ni berlaku di Selangor. Benda ni kalau kita tengok, contohnya kawan-kawan kita di Selangor nak pergi solat Jumaat, mesti ada Booster. dos penggalak. Sedangkan Perdana Menteri dah mengatakan ni, Perdana Menteri dah bagi jaminan. Perdana Menteri dah bagi jaminan bahawa kanak-kanak tidak akan dipaksa. Bukan wajib. Bukan wajib untuk mengambil, Tapi digalakkan. vaksin. Digalakkan. Digalakkan. Digalakkan itu memang peranan kerajaan. Kerajaan memang kena sediakan vaksin. Kan? Tetapi tidak boleh dipaksa. Alhamdulillah, kita menyambut kenyataan Perdana Menteri ini dengan cukup baik. Betul. Kedua, dia mengatakan bahawa tidak ada paksaan kepada booster. Menteri pun kata, siapa yang umur 60 tahun ke atas wajib ambil booster. Dia tak cakap wajib, tapi dia kata kalau kita fully vaccinated, warna kuning, kalau pada 1 Mac ini kita masih belum ambil booster, Itu kan warna putih. bertukar jadi warna putih. Maknanya selepas tu bukan setakat tak boleh sembahyang Jumaat, makan kat kedai tak boleh, pergi membeli belah tak boleh, soal isteri suruh pergi beli barang dapur tak boleh, semua benda tak boleh. Kan? Orang marah tak marah? Ini yang sedang diperkatakan. Orang marah tak marah? Ini yang sedang hangat diperkatakan. Kalau setakat tak boleh pergi shopping mall tu pun, itu pun sudah pasti akan membangkitkan kemarahan rakyat. Jadi kita nak Perdana Menteri, dia kena tunjukkan bahawa dia lebih berkuasa daripada Menteri Kesihatan. Kalau pada 1 hari bulan Mac ini, daripada kuning, orang yang ambil Sinovac, tak ambil booster, bertukar jadi putih. Nescaya bukan setakat di Selangor, di Johor juga ramai yang ambil Sinovac. Selepas ini mereka akan hilang status fully vaccinated. Mereka tak boleh pergi ke sana, tak boleh pergi ke sini, semua benda tak boleh. Tapi awal-awal saya beritahu, kamu vaksin, kamu tidak vaksin, tidak ada siapa boleh halang kamu daripada keluar mengundi. Kita boleh mengundi. Ini kita kena beritahu dengan kawan-kawan kita. Ini hak kita di dalam perlembagaan. Tak ada siapa yang akan paksa kita untuk ambil vaksin baru boleh keluar mengundi. Betul. Tetapi di Selangor, menteri pun kata yang 60 tahun ke atas yang perlu ambil booster. Menteri pun kata yang ambil Sinovac perlu ambil booster, yang ambil Pfizer tak payah. Jadi apa cerita pula Jabatan Agama Islam Selangor membuat keputusan siapa nak pergi solat Jumaat kena wajib ambil booster baru boleh masuk. Ini masalah ni. Sama ada kurang membaca
dan tak sedar bahawa orang yang ambil booster pun kena juga COVID ni. Betul. Boleh kena. Betul. Boleh juga kena tahap 4, tahap 5. Ramai yang kena juga. Ramai juga yang kena ni. Walaupun selepas booster. Jadi, apa pasal nak perlu tambah satu lagi rukun untuk sembahyang Jumaat ni? Jadi, benda yang pening macam ni. Benda-benda yang saya anggap ini sebagai satu sabotaj berskala besar. Kalau berterusan begini, dan kalau satu hari bulan ini tidak ada sebarang arahan daripada Perdana Menteri untuk menghentikan kegilaan Besok untuk, lah ni, besok. Besok ni, Besok lah, mana besok ni, orang akan mula start mengamuk. Saya rasa peluang kita untuk capai 42 kursi ni akan terjejas. Dan saya secara peribadi akan membuat satu laporan kepada Jawatankuasa Disiplin UMNO terhadap menteri berkenaan yang masih lagi ahli UMNO. Sekiranya kita gagal untuk mendapat target kita 42 kursi dalam pilihan raya negeri di negeri Johor ni, kita kena tegas. Kita tak boleh biarkan gunting dalam lipatan ini berterusan menghakis keyakinan rakyat. Hari ini alhamdulillah kita tengok anak-anak muda, contoh macam Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajidi masih lagi bersuara menyuarakan tentang duit KWSP yang ramai hari ini masih memerlukan. Kita juga melihat bagaimana Presiden UMNO sendiri, bekas Presiden Datuk Seri Najib menerima kunjungan daripada PPIM di mana mereka menzahirkan kerisauan mereka. Hari ini dah mula table di Parlimen tentang Akta 342. Akta yang akan memberikan kuasa tambahan untuk meningkatkan denda daripada jumlah RM1,000 yang kita pun tak mampu bayar ni, nak naik kepada 10. Dan yang 10,000 ni pula akhirnya nanti sama ada kena 10,000 atau 7 tahun penjara. Dia boleh pergi maksimum ke 7 tahun penjara. Dan di dalam pindaan Akta 342 ni pun ada satu klausa yang memberikan kuasa kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk membuat apa-apa undang-undang peraturan. Jadi kalau lepas ni Ketua Pengarah Kesihatan kata kita kena pakai 3 lapis mask bila keluar saja daripada rumah. Semua orang kena ikut 3 lapis mask. Walaupun kita tengok di di UK dah buat tempat, tak pakai dah. Tempat di mana terletaknya Oxford University untuk orang yang pandai saja. Yang sekolah macam kita ni mungkin tak berapa pandai. Kan? Di sana pun sudah tidak menggunakan mask. Dah walaupun ada Omicron di sana. Walaupun ada Omicron lebih banyak. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena atasi. Kita tak nak benda ni berterusan. Kita ucap terima kasihlah kepada Datuk Lokman kerana menyuarakan apa yang sebenarnya bukannya Datuk Lokman ni nak membalun tetapi inilah suara-suara rakyat kat bawah ni. Suara-suara yang kita bawa, dan kita minta juga ahli-ahli parlimen kita yang kita haraplah yang telah pun dirasmikan sebentar tadi untuk lebih cakna lah untuk bawa perkara ni kerana rakyat keliru tentang beberapa perkara yang tidak konsisten dan menjadikan mereka tak senang hati. Jadi oleh kerana perkara-perkara ini menyentuh tentang rakyat, kesejahteraan rakyat, kita minta lah supaya ada kejelasan daripada kabinet yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, supaya tengoklah perkara ini dan jangan jadikan perkara ini menjadi satu polemik yang tak sepatutnya. Betul. Yang tak sepatutnya. Jadi tak payah menambahkan isu lah. Kita tak ada isu di Johor ni tu. Tak ada isu. Setakat ni isunya selepas kita gagal 22 bulan, ditambah pula di bawah Menteri Besar selepas tu, mula Datuk Seri Osman Sapian, lepas tu Dr. Syahrudin, kita mendapat seorang Menteri Besar yang bagus. Betul. Menteri Besar yang mampu membantu golongan B40 dengan bantuan secara one-off RM500. Dan banyak lagi benda-benda positif yang dibuat walaupun kerajaan itu kerajaan campuran. Betul. Jadi cuba bayangkan kalau selepas ini negeri Johor dapat ditadbir secara solo dipimpin oleh Datuk Seri Hasni, dan di dalam kerajaan itu BN membentuk kerajaan tanpa perlu
bergantung harap kepada mendapat parti-parti ihsan daripada orang politik lain. lain. Cuba bayangkan apa yang boleh kita buat kepada negeri Johor. Jadi kita minta rakyat negeri Johor Ya. dengan apa yang kita bawa ni supaya mencetuskan satu pemikiran bahawa Johor perlukan sebuah kerajaan negeri yang kuat, yang dominan, yang majoritinya besar untuk kita laksanakan agenda kita pada rakyat. Kita tak nak dah main politik ni. Tak boleh. Tak Penat boleh. dah Ya. Pak Din, kalau kita tengok dah ada result tak kita punya polling tu? Kalau dah ada keputusan boleh pamerkan jadi kita nak tengok okey, tak apa. Nanti kita ulas yang tu. Pamerkan saja. Nanti ada pembetulan yang tadi Pak Din tak sempat nak ubah. Kita akan betulkan kita ataupun mungkin kita terus yang kedua lah. Kita tengok soalan yang kedua tu. Sambil itu nanti kita akan kita akan mengupas tentang hasil keputusan netizen. Okey, soalannya, adakah anda meyakini kepimpinan negara terus diterajui oleh Barisan Nasional? 95% bersetuju ni Tok Lokman. Alhamdulillah. 5% saja yang tidak bersetuju. Jadi nampak gayanya dalam siri PRN kita ni dan juga di peringkat pusat ni very strong endorsement daripada netizen untuk negara ni diterajui oleh barisan. Minta Tok Lokman ulas sikit keputusan ni. Ini pool yang dibuat oleh UMNO Online. Jadi sudah pastilah orang yang menonton UMNO Online ni kebanyakannya orang UMNO. Betul. Kan? Jadi nampak bias lah. saya tidak boleh kata bahawa ini satu pool yang menggambarkan netizen keseluruhannya. Betul. Kita kena ada lah. Kita cakap benda yang betul. Namun kita boleh rasa lega sebab ada juga yang pembangkang ini menonton juga. Betul. Kita Dia menonton tu sama ada nak mencari maklumat-maklumat ke ataupun tunggu sama ada panelis-panelis mendedahkan strategi-strategi ke kan. Tak apa. Okey. Jadi ini yang dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan bukan kami. Kami hanya nak Tapi share. alhamdulillah lah, maknanya ahli-ahli UMNO hari ni, kalau dulu kita tengok dalam pilihan raya umum yang ke 14 14, ahli UMNO pun tak ahli ada. UMNO pun ada yang menyokong pembangkang ni. Betul. Kalau ahli UMNO tak terpedaya dengan fitnah oleh Mahathir, oleh Muhyiddin, Tak kalah. oleh Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, tak ada ahli UMNO yang mengundi pembangkang. Betul. Pilihan raya lepas ada. Tapi hari ni nampak clean lah. Hari ni saya boleh jamin bahawa dari segi ahli UMNO ni mereka 100% bersama dengan kita. Itu Kalau ada yang kecewa pun kita tengok less than 5%. Tapi insya-Allah lah nanti bila hari mundi tu Sebab less than 5% ini termasuk musuh yang masuk dalam live ni. betul. Jadi ini satu angka yang bagi saya sangat positif lah. Sangat positif. Okey. Pak Din, soalan seterusnya. Okey, ini tadi kita ada bincang ni tadi Datuk Ya. kerugian dan penjualan aset negara seperti Felda, tabung haji, khazanah Malaysia ni, kita nak tengok siapa punya kerja ni. Jadi netizen ni dia dah mengundi, dia kata ini semua kerja-kerja daripada Pakatan Harapan. 92% mengatakan Pakatan Harapan, Barisan Nasional 8%. Pakatan Harapan ni termasuklah Bersatu yang sekarang berada dalam Perikatan Nasional. Betul. Sebab masa ni masa zaman Termasuklah muda. Termasuklah pejuang. Betul. Ini semua sebakulah Pakatan Harapan. Jadi dalam erti kata lain, kalau dah 92% percaya bahawa kerugian dan penjualan aset negara daripada Felda, tabung haji, khazanah ni semua dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di dalam PKR, yang berada dalam DAP, berada dalam Bersatu Muda dan Pejuang, pastikan jangan ada satu undi pun kita berikan kepada mereka dalam pilihan raya negeri Johor ni. Betul. Jadi itu kena ingat. Itulah kesimpulan kita. Pandai Datuk Lokman ni, dia boleh buat PhD lepas ni. Boleh buat tesis. Okey, soalan seterusnya, Pak Din. Okey, ni kita nak tanyalah ni. Siapa ikon pilihan anda, pemimpin pilihan anda? Tan Sri Mahiyadin 2%, Tun Dr. Mahathir Mohamad 2%, Datuk Seri Najib Tun Razak 96%. Ini cakap pasal Datuk Najib Tun Razak ni,
Hari tu saya jealous. Saya jumpa bosku semalam. Saya cakap dengan dia, Tok, saya jealous lah. Tok dapat JC daripada TMJ lah. Oh, betul lah. Siap apa ni. Saya tengok juga. Muhyiddin kenapa tak dapat jersey daripada tuanku Mahkota Johor kan? Tak dijemput kot. Tak tahulah kenapa dia tak datang ke apa ke kan. Tapi baju tu bosku dapat siap tulis nama bosku nombor 11 tu. Oh, jealous saya, jealous. Jadi itulah apa ni keputusannya. Mungkin kita boleh minta TMJ ni. Kalau ada ingat-ingat kita ni. Satu nombor 38. Satu nombor 38 Satu lagi? Saya nombor 71. Nombor 71. 71 lah. Manalah tahu tiba-tiba. Manalah tahu ingat kat kita kan. Jadi ini undian tuan-tuan dan puan-puan kita tak memanipulasi undian-undian ini datang daripada netizen. Jadi jelaslah kalau kita tengok Datuk Lokman di mana-mana bosku kita punya sampling ni dekat 900 orang juga 900 lebih lah. 900 orang yang terlibat untuk mengundi pada malam ni. Di mana-mana bosku berapa kita punya viewer tertinggi malam ni? Kita hit tadi 3,000 lebih concurrent 3,000 lebih okay. Nanti kita tengoklah nanti di hujung tu lepas sejam berapa apa ni kita punya counting dia ni. Jadi saya nak cakap berdasarkan keputusan ni, jadi tak heranlah di mana-mana bosku pergi. Bosku ni dia berani. Saya cakap dengan dia, bosku, Tok, you memang berani. Dia pergi kawasan Kubu Kuat Parti Bersatu. Betul. Dia pergi Kubu Kuat DAP. Ya. Jadi kita tengok disaksikan ada video bagaimana sambutan orang. Saya ingat ada orang berpeluh kat pagar tu. Di flat apa ni di sebuah flat di Pasir Gudang, dia pergi ke Pagoh. Dia pergi ke Pagoh tu. Dia pergi ke Pagoh. Ramai orang Pagoh menyambut beliau, minum pagi dan sebagainya. Sampai menteri tadi tu hantar spy lah nak tengok bosku ada salah laku tak ke apa ni langgar SOP atau apa. Sampai macam tu sekali. Bila baru-baru ni ada ramai netizen mempertikaikan. Nak pergi shopping komplek 2 dos cukup. Nak pergi ke konsert 2 dos cukup. Nak pergi masjid siap kena ada dos penggalang. Itulah. Kemudian kalau di masjid kita tengok ni saf ni bila nak boleh rapat ni? Dia orang masih lagi tak benarkan saf dirapatkan di masjid. Herd immunity dah capai. Sedangkan herd immunity dah capai. Orang yang ambil vaksin ni, kalau betul lah vaksin ni boleh memastikan penyebaran wabak ini berkurangan, tak sepatutnya masih lagi ada kekangan tentang saf di masjid. Patut dah dilepaskan. Dan yang peliknya, saf kat tempat majlis PM ni. Boleh pula rapat-rapat. Dan tidak ada pelaksanaan dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan. Tahulah pihak yang berkenaan tu kan. Okeylah, kita tengok next soalan. Adakah yang ini tadi yang kita nak buat tajuk tadi ni, tajuk dalam wawancara beliau tadi tu. Adakah anda bersetuju Johor akan menjadi medan kebangkitan Perikatan Nasional? Jadi ini kita tanya direct ni. Yang mengatakan ya hanya 3%, yang mengatakan tidak, ini bukan jadi medan dalam arti kata lain macam saya cakap tadi, yang 97% yang menonton malam ni bersetuju bahawa di sinilah medan terletaknya kubu ataupun batu nisan kepada Perikatan Nasional. Netizen kata. Netizen cakap, bukan saya cakap. Netizen yang menonton UMNO Online. Okey. Ada lagi soalan Pak Din? Yang ini pun menarik juga. Ini satu perkara yang disebut juga tadi. Dia menjamin Perikatan Nasional sebagai parti yang paling bersih sekali. Jadi kita minta saya ada 5% percaya. Dan yang tak percaya tu tinggi pula tu, 1,216. Merangkumi 9. Ramai orang mundi yang ni yang ni yang mundinya ramai. Lebih tinggi 1,219. Tapi siapa 66 orang ni? Itulah. Ini tak apalah kan. Adat kita, adat demokrasi. Demokrasi tak apa. Saya ingat mungkin Jackcom yang ini. Okey, Pak Din, ada lagi? Habis dah soalan saya ingat kan. Inilah untuk kita nak buat kesimpulan. Saya suka buat kesimpulan dengan polling ni lah. Kalau ini yang kita suka, kalau kita buat live ni, kita boleh, apa yang kita cakap mungkin tak semuanya betul. Tapi kita nak juga tanya netizen dan inilah yang keluar. Jadi berdasarkan ini Tok, bila kita cerita dengan tajuk kita ni, Johor memilih ni, jadi nampak gayanya memang mood sekarang ini macam Tok sebut tadi,
kalau tak ada sabotaj ni, kemungkinan kita boleh dapat kursi yang lebih banyak. Ini pada unjuran yang Tok buat sendiri ya. Tetapi kalau sabotaj ni tak dihentikan, mungkin kita ada kendala. Jadi kita minta lah kepada big boss kita ni untuk tengok sikit perkara ni Tok. Betul. Sila rumuskan. Kita minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Presiden Parti dapat memastikan bahawa segala titik bengik yang boleh memberikan kesan kepada parti kita, kepada keputusan pilihan raya ni, tolonglah dipantau pihak-pihak yang berkenaan. Jangan berleluasa membuat peraturan-peraturan, polisi-polisi yang dia boleh buat kemudian pun. Ya tak popular pun. Kenapa nak kena buat sekarang? Itu seolah-olah ada agenda tertentu. Ada agenda tertentu. Tetapi yang paling penting sekali, kalau 3,000 lebih orang yang menonton kita pada malam ni, dalam satu masa, 1,200 orang yang mengundi, mana pergi lagi 1,800? Yang ini yang paling bahaya. Silent majority. Bukan. Yang ini yang paling bahaya. Dia sokong kita, dia yakin kita boleh menang besar. Last kali orang macam ni tak keluar undi. Tak undi. Tak undi. Kalau undi tak perlu berbaris, dia malas nak buat. Kalau undi, tekan je. Depan mata ni boleh tekan. Yang itu 1,800 orang tak nak buat. 1,200 je yang terlibat. Ini yang paling saya takut. Sebab saya mengalami masalah yang sama. Bila parti kalah, biasa orang yang gayang-gayang ni time kalah yang dia suruh kita bertanding. Bila parti kalah, saya calon Barisan Nasional Sungai Kandis. bertaraf pembangkang yang pertama. Sungai Kandis Sungai Kandis. Sungai Kandis. Tak ada siapa nak bertanding masa tu. 10,000 orang pengundi putih tak keluar mengundi. Kalau 2,501 orang keluar mengundi, saya dah menang pilihan raya Sungai Kandis. Masa tu mungkin Jadi yang ini yang saya takut. Betul. Kadang-kadang yang 1,800 orang ni bukan apa pun. Dia ambil indah tak indah. Dia dah tentu menonton malam ni, dia tahu dia menyokong. Sama juga kat luar sana pun ada juga ramai yang menyokong BN, yang tahu BN ni dia nak menang. Tetapi tak nak ambil effort untuk turun Keluar mengundi. awal pagi, keluar mengundi, pastikan anak, isteri, saudara, mara, bapa yang ini boleh membunuh kita. Jadi bukan hanya sabotaj oleh kumpulan yang pemimpinnya tak dapat jadi calon ni membahayakan UMNO, membahayakan BN, membahayakan MCA, MIC, tetapi pengundi yang terlalu selesa. Dia ingat BN apa jadi aku tak balik pun BN tetap menang. Kena ingat, kalau misalnya BN kalah satu je undi di kawasan yang kamu menjadi pemilih, macam mana kamu nak tidur lepas tu? Betul. Rasa bersalah tu. Kena tunggu lagi 5 tahun ni. Betul. Kena tunggu lagi 5 tahun. Dan yang lebih menyedihkan, kalau tiba-tiba ketika itu kita baru dapat berapa kursi? 28 kursi. Disebabkan kamu seorang tak keluar mengundi, maka kita tak cukup 29 kursi untuk membentuk kerajaan. Apa akan jadi? Betul. Dan ada pula setengah-setengah daripada kita ni. Kita nak calon ni calon Melayu. Ni masalah orang Melayu ni boleh tahan juga. Kan? Kita nak calon ni calon Melayu. Kan? Tiba-tiba MCA bertanding. Tiba-tiba MIC bertanding. Merajuk. Tak nak keluar mengundi. Yang ini pun Bahaya juga. punca kita boleh tewas. Kalau misalnya kita ada hanya 27 kursi, disebabkan kita tak balik, calon MCA itu tak boleh menyumbang satu kursi untuk seorang menteri besar beragama Islam, orang Melayu, diangkat menjadi menteri besar. Tak menang juga. Tak menang juga. Jadi ini, sikap ni kita kena kikis. Di tempat saya, di Parit Yani, saya minta tolong kawan-kawan MCA ni. Kan? 2 kali dah kita, dulu kursi tu kursi UMNO. Kan? Lepas tu, kali ni, UMNO minta 1 ekstra. Kita minta tambahan. Dulu UMNO bertanding 36 kursi, tak silap saya. Kali ni 37. Kita minta 1 ekstra. Don Parit Yani. Saya minta kawan-kawan MCA, dah 2 kali dah orang UMNO turun bantu calon MCA. Kali ni tolonglah. Bantulah kami, calon kita Datuk Najib di Parit Yani. Don Parit Yani. Sebab kalau kita boleh menang kursi itu,
kalau kita boleh dapat 2/3 pula majoriti di Dewan Undangan Negeri, kita boleh buat persepadanan semula selepas ni. Betul. Kita Bila boleh tambah, kita buat boleh tambah persepadanan lagi 5 semula, Dun. kawasan-kawasan yang Chinese area ni kita boleh tambah Dun. Betul. Kan? Kawasan-kawasan Melayu ni kita boleh tambah Dun. Kan? Malah kita boleh buat macam Melaka. Melaka ni ada adun lantikan. 5 orang adun lantikan. Yang dibenarkan. Jadi Johor buat tak mustahil kita boleh buat. Kalau misalnya kita melihat calon MCA, MIC kurang sangat yang menang, maka kita boleh pindah undang-undang tubuh negeri, kita boleh tambah. Betul. Itu kita boleh bincang. Betul. Yang penting menangkan dulu. Jangan lupa kawan-kawan kita ni, kita dah bersama berpuluh tahun. Betul. Kita dah menyantuni satu sama lain. Kita dah mesra satu sama lain. Dan kita pun tak pernah lupa kawan-kawan MCA, MIC, walaupun kita kalah pilihan raya umum ke-14, mereka tak jadi macam gerakan yang meninggalkan kita. Mereka setia bersama dengan kita. Betul. Itu sebab orang UMNO jangan lupa. Kan? Kita pun kena tunjuk, kita kena pastikan walaupun tak ada orang Melayu yang bertanding di situ, orang India yang bertanding daripada MIC, orang Cina yang bertanding daripada MCA, kita kena balik juga. Kita kena undi mereka. Betul. Kerana dengan kemenangan mereka, mereka akan menyumbang untuk mengangkat menteri besar daripada UMNO. Orang Islam, orang Melayu. Betul. Jadi kita kena kerjasama. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, inilah pesan-pesan daripada Datuk Luqman. Jadi pesan ni penting ni supaya jangan kita ambil sikap mudah. Sambil lewa ingat, wah ini tengok mood BN dah boleh menang, kita rasa selesa. Jangan macam tu. Setiap undi yang tuan-tuan bagi itu adalah satu sumbangan untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Jadi kita mintalah turun pada 12 hari bulan Mac nanti, keluar beramai-ramai. Jangan kita tengok je, kita keluar sama-sama meraihkan pesta demokrasi yang sedang berjalan dengan rancaknya di negeri Johor. Sekian dulu daripada kami yang berlangsung daripada mini studio kami di bumi Johor Darul Takzim. Sekali lagi tahniah kepada JDT kerana membelasah KLCT 3-0. Walaupun dah 3 hari kita menang ni, saya ungkit lagi. Sebab peritnya kita kalah hari tu, seminggu aku kena kutuk dekat pejabat. Jadi tahniah kepada JDT, tahniah kepada TMJ. Jadi Jangan lupa nombor 38. nombor 38 dan 71. Kita tunggulah mana tahu JC tu datang ke sini Okey. Okey, sekian dulu daripada kami. Kita ucap terima kasih. Selamat malam kepada semua. Tenang-tenangkan fikiran. Besok nanti kita sembang-sembang lagi bab lain sepanjang kempen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk Luqman. Terima kasih.